idaman penuntut pada menghuraikan yang kusud ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, muka surat 51 yang Jawi. Kita dah masuk pada rukun sembahyang, iaitu yang pertama niat. Pertama niat, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang. Tidak wajib disebut dengan lidah, malahan sunat sahaja supaya lidah itu boleh menolong hati. Satu ataupun alif, jika sembahyang itu fardu wajib ada 3 perkara. Pertama qasad, iaitu ingat mengerjakan sembahyang. Contohnya sahaja aku sembahyang. Kedua ta'arrud, iaitu ingatkan fardu. Ketiga ta'ayyun ataupun ta'yin, ta'yin, iaitu menentukan fardu itu zuhur atau sebagainya. Bila seseorang itu telah ingat di dalam hatinya, umpama contoh sahaja aku sembahyang fardu zuhur, cukup dan memadailah niatnya, maknanya sah. Dalam hati dia ingat, dalam hati sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sah sembahyangnya, cukup. Paling pendek, niat paling pendek, bahasa Melayu dalam hati. Cukup dan memadailah niatnya, tidak wajib disebut lillahi ta'ala, kerana ibadah memang kerana Allah Ta'ala. Tetapi jika disebut, bagus, supaya tepat makna ikhlas itu. Dan elok juga ditambah menghadap kiblat dan disebut bilangan rakaat. Demikian juga ditambah adaan, iaitu tunai dalam waktu, atau qadaan, iaitu bayar luar waktu. Jadi lafaznya begini, yang afdalnya usalli fardadh zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Kalau dipotong-potong, usalli fardadh zuhr 4 raka'at mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Kalau saya berhenti, usalli fardadh zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Boleh tak Ustaz? Boleh. Sebab dia bacaan sunat. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, tunai kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz yang afdal, ada mustaqbilal kiblati. Biasa usalli fardu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kalau nak tambah mustaqbilal kiblati, kena hafal dulu, nanti lupa. Ataupun tulis dekat depan, kat dinding ke apa depan. Jadi baca usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu dhuhr 4 rakaat menghadap kiblat, tunai kerana Allah Ta'ala. Kenapa kalau tak dihafal, tak ditulis, nanti lupa nak letak kat mana. Usalli fardhu dhuhri mustaqbilal, belum, arba'ah dulu, 4 rakaatin adaan mustaqbilal, sebelum adaan. Tunggang terbalik jadinya. Jadi apal dulu. Kalau asyik tunggang terbalik, dah ngapal-ngapal tunggang terbalik juga, dah lah yang biasa je lah. Baik. Sah sembahyang tunai dengan niat qada. Dia sembahyang dalam waktu, dia niat qadaan, sah tak? Sah. Demikian juga sebaliknya, dia nak sembahyang qada tapi dia sebut adaan, sah tak? Sah. Ya ke Ustaz? Yang ini sah sembahyang qada dengan niat adaan dengan sebab ada uzur. Pertama ada sebab uzur. Uzur tu bukan sakit, maknanya ada kekecualian. Contoh seperti disangkanya waktu sudah habis dengan sebab cuaca mendung, dan sebagainya. Dia nak sembahyang asar, tengok dah gelap lah. Salli fardul asri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Dia ingat dah maghrib. Rumahnya aircon, pakai aircon. Hujan ke tak hujan ke, memang sejuk. Tapi ada cahaya tingkapnya tu adalah nampak luar. Gelap. Jadi mendung. Mendung, dia ingat dah maghrib. Rupanya cuaca mendung, masih lagi waktu asar. Sah. Dan sebagainya. Ia pun niat qada. Tiba-tiba sudah sembahyang, nyata waktu masih ada lagi. Rupanya masih pukul 6.30. Ataupun disangkanya waktu masih ada. Dia nak sembahyang subuh, ingat waktu masih malam, masih pagi lah, masih belum subuh, belum terbit matahari.
ia pun niat adaan usolli fardhu subuhi rakaatain adaan lillahi ta'ala. Tiba-tiba lepas sembahyang nyata waktu sudah habis. Lepas sembahyang tengok apa nama ni, tengok jam, dah 7.30 rupanya, contohnya. Kedua-dua masalah ini sembahyangnya sah atau tiada uzur. Itu tadi ada uzur, sangkaannya apa nama ni masih dalam waktu, rupanya dah keluar. Sangkaannya masih dah keluar waktu, rupanya masih kat dalam waktu, itu uzur diterima. Tetapi ia qasatkan maknanya yang pada lughah sah juga sembahyangnya. Kalau tak ada uzur, macam dia nak sembahyang, dia dah tahu dah subuh habis pukul 7, dia mula sembahyang tu pukul 6.59. Ini confirm ni, takbiratul ihram terus habis subuh ni, tak ada uzur. Memang dia dah tahu waktu, bukan sebab dia tak ada apa ni, tak tahu waktu. Macam tadi jamnya rosak semua contoh. Ni jamnya tak rosak. Cuaca pun tengok memang matahari dah nak terbit. Tengok waktu syuruk pukul 7, maka dia nak sembahyang ni baru nak takbiratul ihram 6.59. Itu tak ada uzur. Tetapi sah juga sembahyangnya kalau ia qasatkan maknanya yang pada lughah, pada bahasa, sah juga sembahyangnya. Macam mana? Yang lepas saya beritahu, sahaja aku sembahyang fardu subuh tunai pada lughah atau tunai pada bahasa. Lughah tu bahasa, kerana Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya ustaz, usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lughatan lillahi ta'ala. Baik, maka sekiranya tiada uzur dan tidak qasad maknanya pada lughah, pada bahasa, nescaya tidak sah sembahyangnya kerana mempermain-mainkan ibadat. Saya tak main-main, saya nak sembahyang, dikira mempermain-mainkan. Itu sebab orang tak ada ilmu, tak belajar, kalau tersilap, tak ada niat jahat pun dikira tak baik. Jadi hati-hati, sebab kena belajar lagi dan lagi, Baik. Ataupun yang kedua, jika sembahyang itu sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Ni sembahyang sunat yang ada waktu. Seperti sunat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah tu sebelum sembahyang fardu, ba'diyah selepas sembahyang fardu, dan mempunyai sebab. Seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana. Gerhana matahari ke, gerhana bulan ke, gerhana matahari biasanya siang, gerhana bulan biasanya malam ataupun pagi buta sebelum subuh. Wajib ada padanya dua perkara sahaja. Kalau sembahyang sunat yang ada waktu, wajib pada niatnya tu dua perkara saja, iaitu pertama qasad, kedua ta'yin. Ini ingat dalam hati mengerjakan sembahyang qabliyah atau seumpamanya, tidak wajib ta'arud sunat. Maknanya sahaja aku sembahyang apa nama ni qabliyah, saja aku sembahyang qabliyah, tak sebut sunat pun tak apa, saja aku sembahyang sunat, saja aku sembahyang gerhana, baik, itu dua, itu paling kurang lah. Yang bagusnya saja aku sembahyang sunat qabliyah maghrib 2 rakaat tunai, kerana 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak tambah tunai boleh ustaz? Boleh, sebab dia dalam waktu. Kalau sembahyang qabliyah di luar waktu, qadaan, usolli sunnatal qabliyat, usolli sunnatal qabliyatal maghrib raka'ataini, qadaan lillahi ta'ala. Boleh ke ustaz? Fardu aja boleh diqada', sembahyang sunat lebih lagi boleh. Ini memang kerja orang yang dah habis sembahyang fardu, dah diqada' semua. Kalau belum diqada' semua sembahyang fardu, baik qada' sembahyang fardu. Dia dah gian, saya dah fardu saya dah qada' semua ustaz, masa saya muda-muda saya tak sembahyang, tinggalkan masa tak ada uzur tu, saya dah qada' dah semua ustaz, alhamdulillah. Tapi saya gian nak qada' lagi ustaz. Qada' lah sembahyang sunat. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, witir, qada'. Tak? Tarawih yang pernah tinggal dulu kan, qada', boleh. Orang dah nak tu kan, boleh. Dia dah gian nak qada' sembahyang, biarkan. Baik.
Sambung Ta ataupun yang ketiga, jika sembahyang itu sembahyang sunat mutlak, yakni sunat saja, sunat semata-mata sunat, tak ada sebab apa-apa, bukan ba'diyah, bukan qabliyah, bukan kerana apa-apa, bukan kerana minta hujan, bukan sembahyang hajat, bukan. Memadai qasad sahaja, ingat mengerjakan sembahyang, sahaja aku sembahyang, tiada ta'arud dan tiada ta'yin. Saja aku sembahyang saja. Baik. Ini orang yang qada sembahyang fardu dah tak ada, qada sembahyang sunat pun dah tak ada. Dia nak sembahyang sunat, sembahyang dalam waktu semua dah dikerjakan. Sembahyang qabliyah subuh, rawatib tu memang dah semua selesai. Itulah waktu pagi kan, qabliyah subuh dah buat, ataupun malam tu tahajud dah buat, lepas tu qabliyah subuh dah buat, lepas tu sembahyang subuh. Pagi tu sunat isyraq. Ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata sunat isyraq dengan sunat duha sama, ada yang kata isyraq lain, duha lain. Dia lainkan, dia ambil yang lain. Isyraq dia buat, duha pun dia buat. Dah lepas tu Ustaz, saya nak sembahyang lagi. Sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang. Sembahyang sunat mutlak sampai ke zuhur. Tak kerja ke? Saya dah pencin. Jadi saya dah biasa kalau saya kerja memang buat kerja je sampai tengah hari apa semua kan. Jadi ni dah pencen ni, tak ada kerja, macam tak senang hati nak buat kerja. Buat kerja ni sembahyang sunat. Contoh Allahu Akbar, orang gian nak sembahyang. Saya pun tak pernah jumpa lah. Mudah-mudahan ada lah kan. Gian lain tu ada. Ni ada satu cerita. Saya tak sebut lah namanya. Dia punya gian tu, gian yang mencari makwa, gian cari makwek, dah pangkat atuk. Ni kisah benar lah. Tapi saya tak sebut siapalah namanya. Ada, ya Allah ya Rabbi Karim, gian ni macam tu. Bukan aweknya dalam Malaysia je, antarabangsa. Mana nampak tak tahulah. Sekarang tak ada hal kan. Skype ke apa ke. Kalau WhatsApp ni pakai nombor je kan. Ni yang macam dulu Yahoo Messenger lah, apalah, tak mesti dulu. Yahoo Messenger boleh berkenalan. Entah siapa-siapa tak kenal boleh kenalan. Daripada negara mana boleh pilih. Pilih yang mana? Dia pilih yang hidung mancung lah. Takkan pilih yang Afrika, Afrika tak nak. Yang kulitnya putih, hidungnya mancung, dahinya luas. Wah, macam ada gambar kan. Gian sampai dah pangkat atuk. Ya Allah ya Rabbi Karim. Anaknya tahu, anaknya kata, kalau abah suka kahwin lah. Tak nak nanti mak kau apa takut ni. Takut nak tu. Mampu dari segi duit, kuat pun masih kuat lagi, ya tak? Tapi tak nak, dia memang nak gitu je, main-main aja. Giannya macam tu. Itu yang saya jumpa. Gian sembahyang belum jumpa lagi, Allahu Akbar. Baik. Jadi tentang niat ni tuan-tuan, saya ada nak kongsikan tentang satu perkara dalam niat ni yang dibahas panjang dalam kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amriddin. 163 kan. Ni 192 kitab Sabilul Muhtadin juzuk yang pertama muka 192 dibahaskan panjang. Baik, rukun yang pertama niat. Baik. Adapun sembahyang fardu, dan jika ada ia fardu nazar atau fardu kifayah sekalipun, maka wajib di dalam takbirnya 3 perkara. Pertama, qasad fi'lus solah, artinya menyahaja memperbuat sembahyang supaya beza perbuatan sembahyang daripada segala perbuatan yang lain. Maka tiada memadai ataupun tidak sah menghadirkan sembahyang di dalam hati serta lalai hati daripada qasad memperbuat dia. Tak boleh ingat benda lain.
masa takbiratul ihram tu nak qasad, kena betul-betul ingat fi'il sembahyang, fi'lus solah, perbuatan sembahyang. Baik. Bermula murad, maksud daripada sembahyang yang diniatkan memperbuat dia itu, iaitu barang yang lain daripada niat selain rukun niat lah, kerana maklum bahawasanya sembahyang itu ibarah keterangan daripada perhimpunan segala rukun yang 13, dan bahawasanya niat memperbuat sembahyang itu satu rukun daripada segala rukun yang 13. Maka lazim daripada itu bahawasanya murad daripada sembahyang yang diniatkan memperbuat dia itu barang yang lain daripada niat perhimpunan segala rukunnya yang 12, kerana bahawasanya niat tiada diniatkan ia. Jadi niat tu yang qasad sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tu, berserta dengan menghadirkan perbuatan sembahyang dalam fikiran. Ni muka surat 194 tadi niat, kemudian yang kedua qiyam, yang ketiga baru takbiratul ihram. Oh, dia masuk takbiratul ihram. Dia masuk takbiratul ihram Syahdan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Jadi niat ni bila waktunya, iaitu serentak dengan takbiratul ihram. Maka bagi menyertakan dia dengan takbir itu 4 kaul, 4 pendapat ulama. Bermula kaul yang pertama, pendapat yang pertama, bahawasanya wajib menyertakan niat itu dengan sekalian takbiratul ihram daripada awalnya berkekalan hingga kepada akhirnya. Kitab Sabil Muhtadin ke surat 194, juzuk pertama 194. 4 baris dari pihak bawah syahdan tu. Baik. Jadi yang pertama, daripada mula alif Allah sampai ra akbar tu, dalam masa itulah kena sertakan niat, seperti bahawa dihadirkannya di dalam hatinya akan zat sembahyang. Perkara sembahyang tu, rukun sembahyang. Rukun sembahyang niat tak payahlah. Takbiratul ihram kena bayangkan, berdiri itu kena bayangkan, rukuk bayangkan, i'tidal bayangkan, sujud bayangkan. Kemudian kalau 4 rakaat lah bayangkan, bangun rakaat itu rakaat pertama, kemudian rakaat kedua. Ataupun kalau nak terus lepas sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, selawat, salam. Kalau nak lagi ikut setiap rakaat lagi bagus. Zat sembahyang tu dihadirkan, dibayangkan, dan akan barang yang wajib menghadirkan dia atas tafsil perinci yang telah terdahulu sebutnya, seperti keadaannya sembahyang itu fardu atau zuhur, kemudian diingatkan ini sembahyang fardu zuhur 4 rakaat umpamanya, dan seperti keadaannya imam atau makmum pada sembahyang Jumaat, dan qasar pada yang sembahyang qasar. Kemudian apabila maklumlah yang tersebut itu di dalam hatinya, maka dikosotnya memperbuat yang maklum itu, dijadikannya kosot itu berserta bagi permulaan takbir, iaitu alif Allah, berkekalan hingga akhir takbir, iaitu ra akbar. Itu yang paling afdal. Allahu akbar. Mat paling panjang dalam kitab Aqidatun Najin. Ini saya sebut, tak tunjuk kitab ni. Ada tak kitab Aqidatun Najin? Minta maaf lah, imam masih kulu gile. Imam yang ada kitab semua, ustaz ni tak bawa kitab. Dalam kitab Aqidatun Najin, pada muka surat belakang-belakang tu, kalau jumpa-jumpalah ada rezeki, tak ada tak apalah. Masih maaf ya Allah. Kalau saya punya ada tandakan, tapi itulah tak bawa. Dalam kitab Aqidatun Najin ni disebutkan, kenapa disebut, ada ke pasal bab mat pula ni ustaz? Pasal belakang ni dibahaskan tentang keseluruhan makna la ilaha illallah. Jadi dimasukkan antara amalan yang boleh diamalkan, iaitu bacaan la ilaha illallah.
Orang biasa 100 kali setiap hari, pagi dan petang. Jadi 200 lah. Naik sikit, 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Naik lagi 3000 pagi, 3000 petang. Lagi Ustaz? Oh, dah itu je last. Dia tak ada lebih lagi. Jadi pada bab tu disebutkan dipanjangkan pada huruf lam alif tu, la ilaha illallah. Berapa panjang nak dipanjangkan tu? 14 harakat. Jadi kalau kira la ilaha illallah. Jadi dipanjangkan la tu bukan saja-saja. Ya tak, biasa tahlil lah. Tahlil. Imam panjangkan la. Kadang tak sampai 14 pun. Pendek je tak apalah kan. Maknanya dipanjangkan juga. Itu ada dalilnya. Jadi masa sebut tu, bayangkan segala makna la ilaha illallah tu dalam hati. Segala zat, tiada zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ataupun sifat ketuhanan melainkan Allah. Itu maknanya, makna rangkum penuh. Ni ke surat 132. Ada rezeki, bukan 122. 122 1, 2, 3, 4. Lima, 6, 7 baris dari pihak bawah. Bermula yang terlebih afdal itu meninggalkan mat pada hak orang yang kafir. Kalau orang nak masuk Islam, jangan suruh panjang-panjang. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah, jangan. Kalau orang bukan Islam nak masuk Islam, pendek je, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? La mati tak sempat. Tak apa kan dia masuk Islam, dia dah percaya. Ya, tapi kita tak boleh nak kuburkan ke kubur Islam. Tak habis ucapnya. Kalau orang bukan Islam nak masuk Islam, pendek-pendek je. Baik. Supaya menghadir ia dalam zihinnya segala yang makbud, yang batil, dan menafi ia akan dia, melainkan bahawa menyuruh akan dia oleh syaikh-nya dengan tariqah, maka dalam mengikut ia akan dia. Dan sesungguhnya telah datang warid, ada hadis bahawa orang yang berkata la ilaha illallah dan mat ia dipanjangkan akan dia, nescaya digugurkan baginya 4000 dosa yang besar-besar. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Maka sembah mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada ada baginya suatu daripada dosa yang besar, apalah balasnya? Maka sabdanya, diampun bagi ahlinya dan bagi jirannya. Keluarganya diampunkan, jiran pun kena diampunkan. Ya Allah. Riwayat Bukhari. Hadis Bukhari daripada Anas. Baik. Dan menyata oleh masyayikhuna, tuan-tuan guru kami, akan yang mat yang tersebut itu dengan mat yang munfasil pada la ilaha itu dengan qadar 7 alif. 7 alif 14 harakat. 1 alif 2 harakat. 1 alif tu 1 mat lah. Macam apa, ba alif di atas ba kan 2 harakat. Jadi 7 alif 14 harakat. Bermula demikian itu 14 harakat. Diterangkan sekali dengan anak jari. Jadi kira harakatnya lah. La dia terus keluar tu kan, cepat, laju. Kerana bahawa setiap-tiap satu alif itu 2 harakat. Dan dengan dimatkan Allah dengan kadar 3 alif. Setiap tu ni dimatkan. La ilaha tu 7 alif. La maknanya kalau ilaha, i 1 harakat, la 2 harakat, ha 1 harakat, jadi 1, 2, 3, 4 harakat pada ilaha. La tu dia jadi daripada 14 tolak 4, 10 harakat saja. La ilaha, terus masuk ha illallah. Dan dengan dimatkan Allah dengan kadar 3 alif. La ilaha illallah, 3 alif 6 harakat.
Dan telah berkata setengah mereka itu bermula murad daripada mad itu mad tabi'i, dan iaitu bersalahan bagi manqul daripada masyayikh at-tariq al-arifin. Dan sekurang-kurang mad itu jangan dikurangkan daripada mad tabi'i pada la dan ilaha dan pada Allah, iaitu pada 3 tempat lam itu, iaitu 2 harkat. Jangan kurang. Ya tak? Kan ada lagu la ilah, la itu jadi 1 harkat. Lagulah ada nasyid kan. Mula-mula la ilaha illallah. Lagulah ini, yang tu macam zikir biasa kan. Ada orang buat lagu la ilaha illallah. Mula-mula betul. Yang kedua tu la-nya pendek 1 harkat. Tak boleh. Baik. Tu. Lebih daripada 7 alif tak ada, tak tahu. Saya tak tahulah, mungkin ada kitab lain tak tahu kan. Ustaz ini tak tahu, macam dah khatam semua kitab. Tidak, saya pun tak berani cakap tak ada. Saya tak tahu. Yang saya jumpa 7 alif 14 harakat, lebih tak tahu. Itu yang saya sebut selalu. Semua termasuk semualah azan ke bacaan ke apa kan. Biasa azan lah panjang. Baik. Sambung Jadi kalau takbiratul ihram nak panjang, Allah 14. Allahnya tu 14 harakat contoh. Jadi panjanglah lama masa Allahu akbar. Panjang. Sepanjang-panjang tu, itu paling panjang lah tu. Sepanjang-panjang tu daripada rukun pertama sembahyang sampai rukun terakhir terbayang dalam kepala. Itu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Paling afdal. Baik, qaul yang kedua. Maknanya tuan-tuan, Imam Syafi'i boleh buat tak macam ni? Boleh. Takkan dia suruh benda yang dia tak boleh buat. Imam Syafi'i punya bersih kepala, takbiratul ihram tu terbayang seluruh rukun sembahyang. Kalau 4 rakaat lah terbayang. Kita kalau tak bayang 4 rakaat lah. Cuba 1 rakaat tu habiskan penuh, maknanya 13 rukun sahaja. Mana tak ulang-ulang lah. Kalau 4 rakaat kan ulang-ulang tu kan. Boleh tak? Saya boleh Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Ustaz jangan pernah rendah pada saya. Tidak. Kalau boleh alhamdulillah, syukur. Kalau tak boleh, jangan ngada-ngada cakap ini cuma pendapat Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i pun manusia biasa, ada kesilapan. Jangan gatal sangat mulut macam tu, jangan celupar sangat. Kan ada yang kat Pasir Gudang juga. Ni imam-imam mazhab ni, mereka pun manusia. Mereka tak maksum, bukan Nabi, pun ada kesilapan. Dia memang bukan maksum, tapi janganlah kau bantai semua sekali silap. Ya tak? Mentang-mentang lah dia manusia biasa, bukan Nabi, tak maksum, tak terpelihara dosa, jangan dibuang semua sekali cakapnya. Sampai tak nak pegang langsung mazhab. Ni cuma pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Kita pun boleh buat mazhab sendiri, daripada Quran hadis terus direct. Dahsyat. Sebelum tu cubalah dalam takbiratul ihram ni, cuba kau daripada alif Allah sampai ra akbar bayangkan 13 rukun sembahyang. Tak payah ikut rakaat lah. Kita pun kalau dikata boleh, boleh lah kan. Kita pun boleh tahu kan. Itu sendirilah masing-masing. Baik, kaul yang kedua bahawasanya wajib mendahulukan yang demikian itu atas permulaan takbir sedikit. Mula daripada permulaan takbir sedikit. Mendahulukan maknanya awal sikit daripada takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram tu dah start bayangkan. Maknanya panjang lagi lah masa tu kan, ditambahkan lagi. Katalah dah sampai nak beri salam tu Allahu akbar tu kan. Boleh kaul yang kedua. Kaul yang ketiga bahawasanya memadai menyertakan dia dengan permulaan takbir. Sama-sama masa takbiratul ihram, masa alif Allah tu lah. Allah susah juga. Pada saya lah, kalau tuan-tuan boleh alhamdulillah. Kaul yang keempat bahawasanya wajib mentauzi'kan
dipecah-pecahkan suku-suku niat, artinya mensuku-sukukan bagi segala suku-suku takbir, seperti bahawa dikosotnya memperbuat sembahyang tatkala menyebut lafaz Allah, dan yang tinggal daripada yang dihadirkan tatkala menyebut lafaz Allahu Akbar. Inilah 4 kaul bagi muqaranah niat dengan takbir. Maka kaul yang pertama itulah yang diiktimadkan, yang diperpegangi oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj, kitab Minhajul Abidin, dan mengikut akan dia Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan yang lainnya di dalam Tuhfah, kitab Tuhfah kitab Arab, dan Nihayah, kitab Nihayah kitab Arab, dan yang lainnya. Tetapi memilih Imam Nawawi di dalam Majmu' akan yang telah dipilih akan dia oleh Imam Al-Haramain dan Imam Ghazali, bahawasanya memadai pada niat itu muqaranah urfiyah. Urfiyah ni pada orang yang awam, orang biasa macam saya, macam kita, iaitu dengan sekira-kira dibilangkan ia pada uruf, pada kebiasaan, bahawasanya ia menghadirkan bagi sembahyang. Maka mengiktimadkan akan ikhtiar imam itu subki, katanya, iaitulah yang sawab, yang benar. Barang siapa tiada mengata dengan dia, jatuhlah ia pada wiswas yang dicela. Dan kata Ibn Rif'ah, iaitulah yang hak, yang benar. Dan kata setengah mereka itu, iaitulah kata kebanyakan ulama, dan kata Zarkashi. Dia pungut semua kitab-kitab Arab, kitab Sabilul Muhtadin ni, satu-satu bab tu, ni kata ulama ni, ni kata ulama ni, kata ulama ni, iaitulah yang hasan. Dan kata Az-Zara'i, iaitulah yang sahih. Dan kata Imam Al-Haramain yang mempunyai ikhtiar pula pilihan, yang pertama itu jauh tasawurnya, jauh sangat. Yang pertama tu tak tergambar atau mustahil ia. Ulama ni pun kata mustahil, susah. Imam Syafi'i boleh. Dan bersalah-salahan mereka itu pada mentaswirkan muqaranah urfiyah. Ada yang beza pendapat. Muqaranah urfiyah ni untuk orang awam, orang biasa macam saya, macam kita ni, ada yang berbeza pendapat. Kata Syekh Syihabuddin Al-Barlasi, Barlasi atau Barlisi, bermula murad yang dikendaki dengan dia bahawa dipadakan menghadirkan niat yang tersebut itu pada satu suku daripada takbiratul ihram, pada permulaannya atau pertengahannya atau akhirnya. Dan muafakat akan dia atas taswir ini Al-Allamah Syekh Muhammad Said Al-Makki, ulama Mekah, katanya bermula ihtiyat imam itu tiada keluar ia daripada segala kaul yang dahulu itu, kerana bahawasanya murad dengan dia manakala berserta niat itu dengan takbir dengan barang kaul, pendapat daripada segala kaul, pendapat yang 4 itu memadailah ia akan dia. Dan kata setengah mereka itu murad maksud dengan dia ketiadaan lalai daripada mengingatkan niat pada ketika takbir, serta melakukan sungguh-sungguh hati pada yang demikian itu. Dan muafakat akan dia atas taswir ini Syekh Qulyubi, katanya inilah yang mengkaul daripada salaf yang soleh. Dan kata setengah mereka itu bermula murad dengan dia bahawa dipadakan menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir, dan jika lalai ia daripadanya di dalam takbir sekalipun. Itu yang kita kena highlight. Itulah harapan kita yang terakhir. Apa dia? Dan kata setengah mereka itu, setengah ulama lah ni, bukan orang-orang biasa, netizen bukan. Bermula murad tu yang dikendaki dengan dia tu apa? Muqaranah tu bersamaan, berserentak, berbarengan niat dengan takbiratul ihram tu, bahawa dipadakan menghadirkan niat, paling kurang hadirkan niat apa? Saja aku sembahyang fardu zuhur, 3 tu, saja aku sembahyang fardu zuhur, itu tu paling kurang dahulu sedikit daripada takbir, belum takbiratul ihram, saja aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan jika lalai ia daripadanya dalam takbir sekalipun, masa takbiratul ihram tu dah tak ingat apa dah, saja aku niat fardu zuhur tu dah tak ingat dah, sah. Itulah harapan kita. Ya tak? Last sekali disebut, tak masuk dalam 4 tu pun. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang pertama pengajarannya kita sedar beza kita dengan ulama. Yang kedua, maknanya agama Islam ni luas. Banyak
Kalau kita apa nama ni menuntut ilmu, insya-Allah adalah jalannya. Jadi cukuplah kadar ni dah masuk isyak. Bab niat saja, mudah-mudahan yang bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.